fokus dari negeri di bawah bayu mengenai MOU kajian kebolehslaksanaan cadangan pembangunan industri angkasa. Jadi perbincangannya bersama Muhammad Syahriza Maawang. Silakan Syah. Ya Miza, Memorandum Persefahaman MOU Kajian Kebolehslaksanaan Cadangan Pembangunan Industri Angkasa di Sabah ditandatangani sempena Majlis Anugerah Sains Sabah 2023 di Kota Kinabalu malam tadi. Majlis MOU itu ditandatangani antara tiga pihak iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Sovereign Sengalang Sdn Bhd dan Yuznoye State Design Office. Majlis ini disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Arthur Joseph Kurup dan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia Azli Kamil Napia. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Haji Ji berkata sekiranya kajian tersebut membawa indikasi positif, Sabah bakal membina kemudahan pelancaran angkasa lepas yang ke-16 dunia. Ini sekaligus meletakkan nama Malaysia menjadi negara ke-9 di dunia memiliki fasiliti tersebut. Seterusnya melonjakkan Sabah menjadi negeri yang berpotensi dalam konteks pemindahan ilmu dan teknologi aero angkasa. Sementara itu, Majlis Anugerah Sains Sabah ini menyaksikan penyampaian Anugerah Saintis Sabah, Anugerah Teknologi Sabah dan Anugerah Inovator Sabah. Anugerah ini akan dapat memberi motivasi kepada bukan saja masyarakat Sabah secara setempat, but juga di Malaysia secara amnya. Dan ini juga akan dapat memberi peluang kepada anak-anak muda in the future untuk berkecimpung dalam dunia sains. Saya sangat berterima kasih dan gembira sebab menang anugerah ini. Saya punya teknologi yang saya hasilkan bernama lamp dryer, laterally aerated moving bed, dan pencapaian kami sebenarnya agak baik. Saya telah menghasilkan mesin ini digunakan di kilang padi Seri Dusun di Kota Belud. Ini adalah satu orang kata impact yang baik, terutama juga untuk membantu kita punya Jabatan Perkhidmatan Veterina di dalam setiap apa benda yang kita ingin innovate, kita harus juga melaksanakan dalam bentuk aplikasi dan diamalkan di dalam jabatan. Turut disampaikan anugerah Guru STEM Cemerlang kepada 3 guru, 42 sekolah menerima watika pelantikan Sekolah Bitara STEM Sabah dan 20 guru menerima watika pelantikan Duta Guru STEM. Manakala Sekolah Kebangsaan Kampung 6 Nabawan dan Sekolah Menengah St. Michael Penampang masing-masing menerima anugerah khas Juri Sekolah Inovasi. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor meminta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, KSTI dan Jabatan Pendidikan Negeri bekerjasama merangka satu pelan tindakan bersepadu bagi mencapai sasaran sekurang-kurangnya 40% pelajar mengambil aliran sains menjelang 2025 di negeri ini. Ia bagi memenuhi tuntutan kerajaan yang mahu menyediakan modal insan berkemahiran tinggi dalam bidang teknikal, sains dan teknologi bagi memenuhi keperluan pekerjaan masa hadapan. Datuk Haji Ji memaklumkan kadar penglibatan pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM hanya mencapai 27% tahun ini berbanding sasaran 60% aliran sains dan 40% aliran sastra. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji memberitahu Pelan Strategik KSTI 2022-2025 telah digubal sebagai panduan dalam pelaksanaan pelbagai program dan inisiatif untuk memperkasa ekosistem sains, teknologi, inovasi dan ekonomi di Sabah. Dalam masa sama, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah turut merangka Pelan Strategik STEM 2023-2025 merangkumi pelbagai program lonjakan STEM melibatkan guru, pelajar, pentadbir sekolah serta ibu bapa. Peratusan liputan 4G di kawasan berpenduduk di Sabah meningkat kepada 90.45% berbanding 73.41% sebelum pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela pada suku kedua tahun 2020. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tioni Cheng berkata setakat suku pertama 2023 sebanyak 180,346 daripada 303,569 premis di Sabah telah tersedia dengan gentian optik berkelajuan gigabit.
masih ada hampir 10% kawasan berpenduduk yang tak ada liputan 4G ini. Jadi itu sekarang memang menjadi fokus untuk KKD. Dan di bawah KKD kami ada beberapa projek. Salah satu projek yang kita panggil Jendela. Kalau di bawah Jendela fasa 1 itu memang 2 syarikat telah dilantik untuklah mendirikan 398 menara baharu di seluruh Sabah. Beliau menyatakan demikian ketika ditemu bual di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu selepas perjumpaan bersama ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital KKD di Sabah. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan bagi liputan 5G di Sabah, 29.9% kawasan berpenduduk telah menerima perkhidmatan tersebut menerusi 257 menara yang telah disiapkan. Daripada 622 jumlah keseluruhan menara yang dicadang dibina di negeri ini. Terdahulu, Tio mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Sri Gaya, Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching memaklumkan 13 pusat ekonomi digital PEDI baharu akan diwujudkan di Sabah tahun ini. Tender projek berkenaan akan dikeluarkan pada September dan dijangka siap penghujung tahun ini. Menurut Tio, pewujudan PEDI merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan menjayakan wawasan sekurang-kurangnya satu PEDI di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri di Sabah sebelum akhir tahun ini. Saya datang ke PEDI ini dan saya rasa cukup bangga ada produk makanan yang dijual sampai Brunei. Jadi saya rasa ini merupakan potensi untuklah e-dagang ini. Kerana kalau sebelum e-dagang, apa-apa produk yang kami ada, kita jual kepada komuniti lokal sahaja. Tetapi sekarang denganlah kemudahan internet, kemudahan platform e-vendor, e-commerce ini, jadi produk yang bagus, dia boleh jual. Tio ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke PEDI Kampung Kopimpinan Putatan. PEDI berperanan sebagai pusat sehenti yang menyediakan capaian internet secara kolektif kepada masyarakat dan kawasan yang kurang mendapat liputan jalur lebar. Bakal berlangsung malam ini kemuncak pertandingan seni warisan Juara Limbai 2023. Dan bagi mengetahui perkembangan semasa di lokasi Dewan Resital Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu, kita terus saja bersama dengan Syafif Syahiran Deni di sana. Syafif, silakan. Baik Ijam, terima kasih. Sekarang ini saya berada di Dewan Resital UMS sempena dengan malam kemuncak iaitu pertandingan seni warisan Juara Limbai 2023 yang bakal berlangsung pada malam ini. Dan tanpa membuang masa, kita terus saja bersama dengan Ketua Penolong Pengarah Rancangan TV RTM Sabah Aris Arapa. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan kerana bersama saya dengan di petang ini. Baik Tuan, tinggal berapa jam saja lagi acara kemuncak ini akan berlangsung. Mungkin Tuan boleh berkongsi lebih terperinci mengenai pertandingan Juara Limbai untuk malam ini. Okey, terima kasih Syafif. Untuk makluman para penonton berita pada petang ini, pertandingan seni warisan Juara Limbai pada malam ini akan bermula tepat pada pukul 9 malam dan akan disiarkan secara langsung menerusi saluran TV2, RTM Klik serta di laman media sosial rasmi RTM iaitu di Facebook dan juga TikTok. Dan antara keistimewaan ataupun kemeriahan yang perlu disaksikan dalam pertandingan Juara Limbai pada malam ini ialah kita ada persembahan 9 tarian Limbai yang mana 6 daripadanya adalah tarian Limbai tradisi dan 3 lagi adalah tarian Limbai kreatif, dan semuanya akan dipertontonkan kepada para penonton oleh para peserta daripada 6 sekolah yang bertanding pada malam ini. Baik, mungkin apa harapan Tuan untuk pertandingan Juara Limbai ini? Okey, harapan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk agar seni dan warisan serta budaya seni tari di Sabah ini dapat dipertontonkan kepada semua penonton di seluruh Malaysia. Dan sebagai stesen penyiaran, iaitu kita ingin menerbitkan sebuah rancangan televisyen yang berkualiti, dan dengan adanya pertandingan ini kita akan dapat mempersembahkan satu persembahan siaran langsung yang sangat menarik untuk para penonton pada malam ini. Baik Tuan, terima kasih.
Jangan lupa saksikan pertandingan Seni Warisan Juara Limbai tahun 2023 malam ini yang akan disiarkan secara langsung di TV2, RTM Klik, Facebook RTM Sabah dan TikTok RTM Sabah. Baik, itu saja saya bawakan langsung dari UMS. Kembali bersama Ijam. Silakan. Terima kasih Syafiq dengan laporannya. Projek pembinaan bangunan baharu bilik darjah dan kuartus guru di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Nabawan Pensiangan yang dimulakan bulan lalu dijangka siap sepenuhnya pada 2026. Projek membabitkan kos lebih RM23 juta di bawah peruntukan Kementerian Pendidikan KPM itu membabitkan pembinaan 12 bilik darjah tingkatan 6, blok kuartus guru 8 unit dan lain-lain kemudahan. Ketika ditemui selepas meninjau projek berkenaan, Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Arthur Joseph Kurup yang juga Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata, pembangunan pendidikan ini sekaligus merealisasikan matlamat KPM untuk mencapai peningkatan akses dan ekuiti pendidikan khususnya di luar bandar. Saya sebagai wakil rakyat di Parlimen Pensiangan ingin merakamkan penghargaan saya kepada JKR dan khususnya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sekali lagi prihatin dengan keperluan pembangunan masyarakat, khususnya keperluan pembangunan pendidikan kita di sini, lebih-lebih lagi di Sabah dan di kawasan luar bandar. Terima kasih kepada pihak kerajaan KPM di atas penyediaan satu bangunan baru lagi untuk tingkatan 6 di daerah di SMK Nabawan. Jadi kami mengharapkan bangunan ini sangat-sangat bermanfaat kepada penduduk di sini, terutamanya untuk menampung pelajar-pelajar yang akan melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Terima kasih kepada pihak kerajaan kerana selama ini yang kami tunggu-tunggu sebenarnya bangunan untuk pelajar tingkatan 6. Sebab sebelum ini menumpang di SK Pekan dan mungkin akan menjejaskan dari segi perjalanan para pelajar kita. Terdahulu, Datuk Arthur merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG 2023 di sekolah berkenaan. Sekian paparan dari negeri di bawah bayu untuk hari ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, kita terus saja bersama dengan Miza Yusni di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Syarizam. Baiklah saudara, kita